menulis catatan amalan kamu. Wa yajtami'una fi salatil fajri wa salatil asr. Malaikat malam dan malaikat siang mereka berhimpun tukar shift ketika sembahyang subuh dan sembahyang asar. Summa ya'ruju alladhina batu fikum fayas'aluhum wa huwa a'lamu bihim. Selesai shift mereka itu, mereka naik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Allah tanya mereka. Wa huwa a'lamu bihim, sedangkan Allah Tuhan yang lebih tahu tentang hal mereka itu. Muslimin dan muslimat ini rahmati Allah sekalian. Hadis yang kita baca ni, Nabi SAW nak cerita dekat kita tentang tugas malaikat raqib dan atid. Kan dalam Quran Tuhan kata illa ladaihi raqibun atid, melainkan pada manusia itu ada malaikat raqib dan malaikat atid. Yang kerja dua malaikat ini ialah menulis. Apa benda kita buat, tak kira siang, tak kira malam, tak kira terang, tak kira tersembunyi, tak kira secara jelas ataupun rahsia, malaikat tulis. Dan malaikat raqib dan atid ini Allah Subhanahu wa ta'ala tugaskan mereka ini dalam dua shift. Dan pertukaran shift itu berlaku pada dua waktu sembahyang, iaitu sembahyang subuh dan sembahyang asar. Malaikat yang bertugas shift malam, bila mai waktu subuh, dia naik ke langit. Ganti dengan malaikat yang bertugas shift siang, dia akan naik ke langit pada waktu asar. Hadis yang kita baca pada malam ini, Allah Subhanahu wa ta'ala nak cerita benda ni. Sebab kita kadang-kadang salah faham. La bulan Rajab, nak mai bulan Syaban. Kita duk faham kata rekod amalan kita yang ditulis ni akan naik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam nisfu Syaban. Kita duk faham kata rekod itu akan naik setahun sekali. Maka kita perlu ingat bahawa di sana ada beberapa hadis yang menceritakan tentang naiknya rekod amalan kita ini. Di antaranya yang kita baca ni, hadis ini menceritakan bahawa rekod amalan kita naik tiap-tiap hari, bahkan sehari 2 kali. Apabila mereka ini selesai shift mereka naik menghadap Allah. Fayas'aluhum wa huwa a'lamu bihim. Bila sampai saja malaikat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah tanya mereka. Allah tanya malaikat raqib dan malaikat atid ini. Kaifa taraktum ibadi? Tuhan kata, bagaimana keadaan hamba aku semasa kamu tinggalkan mereka? Kalau malaikat yang bertugas malam, subuh dia naik. Bila dia naik, Tuhan tanya dia, waktu hang tinggal hamba aku, waktu hang tinggal Syamsuri tadi, dia ada buat apa? Fayaqulun, maka jawab malaikat ini, taraknahum wa hum yusallun. Malaikat kata, kami tinggal mereka sedang sembahyang. Malaikat yang bertugas shift malam, subuh dia naik. Subuh bila? Waktu kita selesai sembahyang subuh. Dia pun selesai tugas dia, shift malam. Dia naik menghadap Allah. Allah tanya dia, wa huwa a'lamu bihim. Sedangkan Allah tahu. Kalau tak tanya pun Allah tahu. Tapi ini formality. Tuan-tuan, Allah berlaku adil kepada kita semua. Allah Subhanahu wa ta'ala tak perlu kepada malaikat pun. Allah tak perlu letak raqib dengan atid untuk tulis, untuk catat segala dosa, segala pahala kita. Tak perlu pun. Allah tidak berhajat kepada malaikat.
Tetapi Allah letak malaikat itu sebagai nak tunjuk tanda Allah berlaku adil kepada hamba dia. Jangan duk ingat kata Allah Tuhan macam kita. Kita sentiasa berhajat kepada orang lain. Kita sentiasa berhajat kepada benda lain. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tak berhajat kepada siapa-siapa. Habis itu Allah letak malaikat raqib dan atid pasal apa? Pasal Allah nak tunjukkan keadilan dia. So, manusia ini tidak boleh nak menyangkal apa-apa dakwaan kepada dia di hari akhirat esok. Kerana malaikat mencatat dan catatan malaikat dipersembahkan semasa perbicaraan besar di mahsyar nanti. Begitu sebab dalam hadis Nabi SAW sebut, Nabi kata fayas'aluhum, maka Allah tanya malaikat yang bertugas mencatat amalan ini, wa huwa a'lamu bihim, sedangkan Allah tahu tentang benda ni. Kalau tak tanya pun tak apa, kalau tak letak malaikat pun tak apa, tapi Allah tanya, Allah letak malaikat, kerana itu formality. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tuan tanya malaikat, kaifa taraktum ibadi, bagaimana keadaan hamba aku semasa kamu tinggalkan mereka tadi? Fayaqulun, jawab malaikat, taraknahum wa hum yusallun. Malaikat kata, kami tinggal mereka tengah semayang. Bagi orang yang semayang subuh, repot dia macam tu. Malaikat kata dekat Allah, aku tinggal mereka tadi, mereka tengah semayang. Bagi orang yang sembahyang subuh, report dia macam tu. Bagi orang yang tak semayang, malaikat akan jawab, kami tinggal mereka sedang tidur. Kata malaikat lagi, wa atainahum wa hum yusallun. Malaikat yang nak mengambil shift baru pula, dia kata apa? Kami datang kepada mereka, wa hum yusallun, mereka tengah sembahyang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, maknanya apa? Semua sembahyang penting, apatah lagi sembahyang subuh dan sembahyang asar. Dua sembahyang yang menjadi sembahyang yang sering diabaikan oleh manusia. Subuh, alasan tak boleh nak buka mata. Dia tak tahu kegagalan dia buka mata itu membawa bencana kepada dia di hari akhirat. Asam, orang duduk Kuala Lumpur terutamanya, balik kerja time tu, nak semayang dulu di pejabat, rasa macam takut lambat, keluar tak semayang lagi, tak ada nak semayang asam, sampai rumah sudah maghrib. Itu time malaikat tukar shift. Malaikat report kepada Allah bahawa dia tinggal, bahawa mereka meninggalkan orang ini sedangkan mereka tengah sibuk dengan dunia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, tuftahu abwabul jannah yaumal itsnain wa yaumal khamis, فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال أنظروا هذين حتى يصطلحا أنظروا هذين حتى يصطلحا أنظروا hazaini hatta yastaliha, atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, dibuka pintu-pintu syurga pada hari Isnin dan hari Khamis. Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu, kata, pintu syurga. Syurga ada tak ada lagi tuan-tuan? Ada. Syurga sudah ada, seperti mana neraka sudah ada. Bukti dia apa? Bukti dia banyak. Di antaranya Adam alaihi salam, sebelum dihantar mai ke dunia, dia duduk di mana? Dia duduk di syurga. Bukti dia apa? Bukti dia banyak. Di antaranya apa? Hajar Aswad itu katanya berasal daripada syurga.
Maknanya syurga ni ada tak ada lagi? Ada dah. Buktinya apa? Buktinya Nabi SAW pernah dibawa Allah masuk syurga. Maka Nabi SAW bagi tahu dekat kita. Nabi kata, tuftahu abwabul jannah yaumal ithnain wa yaumal khamis. Tiap-tiap hari Isnin dan hari Khamis dibuka pintu-pintu syurga. فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا. Sempena dengan bukanya pintu syurga pada hari Isnin dan pada hari Khamis itu, Allah Subhanahu wa ta'ala mengampunkan hamba-hamba dia yang tidak syirik Allah dengan satu benda pun. Macam mana kita atas dunia sempena dengan birthday agung misalnya, ada pardon, dia panggil, ada pengampunan kepada beberapa banduan yang ada di penjara. Sempena dengan hari ulang tahun kelahiran Raja Bhumipol Thailand misalnya, berapa banyak pesalah yang dicadangkan nama mereka untuk diampunkan dosa, untuk diampunkan kesalahan oleh Raja Bhumipol. Nak tunjuk apa? Nak tunjuk kebesaran raja itu. Hari birthday dia mengampunkan kesalahan. Dia memberi maaf atas salah yang dibuat oleh sebahagian daripada rakyat dia yang bersalah. Allah Subhanahu wa ta'ala lebih besar daripada segala raja yang ada di atas dunia. Maka Allah lebih kerak lagi. Allah jadikan hari Isnin dan hari Khamis sebagai hari untuk Allah mengampunkan dosa hamba-hamba dia dengan syarat yang pertama, la yusyriku billahi syai'a. Mereka tidak buat dosa syirik kepada Allah dengan satu benda pun. Illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi syahna. Dan lagi satu lagi, orang yang Allah tidak akan ampun dosa dia. Walaupun hari Isnin, walaupun hari Khamis dibuka pintu syurga dan Allah bersedia untuk memberi ampun kepada mana-mana hamba dia yang berdosa, tetapi orang ini Tuhan hold dulu. Kes dia ni pending. Kes dia ni di KIV ke tepi dulu. Pasal apa? Kata Nabi SAW, kerana dia ada syahna, dia ada bergaduh, dia ada bermasam muka, dia ada berselisih di antara dia dengan kawan dia. Islam cukup marah kepada orang yang ada masalah dari segi silaturahim. Orang yang putus silaturahim, orang yang bergaduh, berkelahi, bermasam muka. Islam tak suka. Islam mau orang Islam ni bersatu, hati bersih di antara seorang dengan seorang. Bila Allah buka pintu syurga hari Isnin dengan hari Khamis, orang-orang yang tidak syirik dengan Allah, dia sudah lulus satu syarat. Syarat yang kedua apa dia? Allah tak akan ampunkan dosa orang yang antara dia dengan adik-beradik dia, antara dia dengan kawan-kawan dia, antara dia dengan jiran sebelah rumah dia, antara dia dengan orang sama ofis dengan dia. Dia ada syahna, dia ada bergaduh, bermasam muka. Allah tangguh pengampunan kepada orang ini. Fayuqal, maka dikatakan Allah kepada malaikat, anziru hazaini hatta yastaliha. Tuhan kata dekat malaikat, untuk dua orang yang bergaduh ini, KIV dulu mereka ni, sehinggalah yastaliha, sampai mereka ni berdamai. Selagi mana mereka duduk masam muka, kesnya di KIV. Tuhan tidak bagi pengampunan dosa kepada orang yang macam ni. Dan disebut benda itu 3 kali. Kata Nabi SAW, Tuhan kata, anziru hazaini, dua orang ni tunggu dulu, hatta yastaliha. Aku nak ampun tak ampun bergantung kepada mereka berdamai ke tak. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Daripada hadis ni dapat kita faham apa dia, tuan-tuan. Eloklah selesaikan mana-mana pergeseran, selisih faham, masam muka dan sebagainya, settle buang. Pasal apa? Pasal ini mengganggu kita daripada mendapat pengampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan muqaddimah itu memberi manfaat kepada kita, insya-Allah. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 4. Tafsir Nurul Ihsan jilid 4. Muka surat 210.
Muka surat 210, surah Nun, Makkiyah. Terkandung di dalamnya 52 ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Kata dia, Allahu a'lam dengan kehendaknya. Dia ada banyak huruf ringkas dalam Quran. Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Nun, Qaf dan sebagainya. Banyak huruf ringkas. Yang paling cantik, kita pulang kepada Allah maknanya. Apakah maksud di sebalik huruf-huruf potong ini? Allahu a'lam. Dia tulis di sini, Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang maha mengetahui, dengan maksud rahsia yang tersimpan di sebalik huruf potong itu. Firman Allah, wal qalami wa ma yasturun. Demi qalam yang menyurat pada Lauh Mahfuz. Dia ada dua makna. Bila Allah kata wal qalam, demi qalam, pen, wa ma yasturun, dan apa yang dia tulis. Qalam di sini maksudnya apa? Satu, yang di Lauh Mahfuz. Yang sebelum kita beranak mai atas dunia ni dah tulis dah. Hidup kita bila kita nak mula lahir ke dunia, mati kita bila, tulis dah. Rezeki kita murah ke kurang ke, kita nak jadi orang yang sa'id, yang bahagia, ataupun orang yang syaqi, orang yang jahat dan sebagainya, dah tulis. Itu satu maksud wal qalam. Demi qalam ataupun demi pen, wa ma yasturun, dan barang yang mencatat mereka itu oleh malaikat hafazah yang kerjanya surat amalan anak Adam. Dan yang kedua ialah qalam yang kita baca mukadimah tadi, yang malaikat duk tulis raqib dan atid. Itu juga satu qalam yang tulisan itu dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama ada yang ditulis itu berupa kebajikan atau kejahatan, siang ataupun malam, semua dicatat. Firman Allah, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Maksudnya, tiadalah engkau wahai Muhammad dengan sebab nikmat yang Tuhan engkau beri kepada engkau itu, engkau dianggap gila. Yakni ternafi gila dengan nikmat Tuhan kepada engkau, iaitu dengan jadi Nabi dan menjadi penghulu kepada anak Adam. Tuan-tuan, orang tuduh Nabi gila. Pasal apa orang tuduh Nabi gila? Pasal Nabi bercakap benda yang orang tak faham. Nabi duk baca Quran di depan orang-orang kafir jahiliah, di depan orang-orang musyrikin Makkah, di depan orang Quraisy yang merupakan adik-beradik Nabi. Tiba-tiba Nabi SAW pergi baca ayat Quran. Maka orang-orang yang dengar Nabi duk bercakap macam tu, dia kata apa? Dia kata Muhammad gila. Dia bercakap apa benda pun tak tahu. Muhammad ni hari-hari ada saja benda dia nak bercakap. Kerana wahyu yang turun kepada Nabi itu, sebahagian orang menggunakan itu sebagai alasan untuk kata Nabi gila. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala sebut dalam ayat ni, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Tuhan kata apa? Tidaklah engkau wahai Muhammad dengan sebab nikmat yang Tuhan bagi kepada engkau itu, engkau nak dikatakan gila. Tuhan nafi benda tu. Muhammad, orang kata engkau gila, tapi pada sisi aku engkau tak gila. Pasal apa? Pasal engkau membacakan wahyu yang aku bagi. Bukan sahaja engkau tak gila, bahkan engkau orang pilihan, engkau istimewa. Nampak tuan-tuan? Satu benda yang dilihat daripada dua angle yang berbeza. Orang kafir musyrikin yang memang tak mau terima Nabi, mereka kata gila. Tapi orang Islam yang beriman, bukan kata mereka kata Nabi ni tak gila, bahkan Nabi istimewa. Kerana Nabi dipilih menjadi Nabi dan dipilih untuk menerima wahyu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu.
yakni ternafi gila kepada Nabi SAW dengan sebab nikmat yang Tuhan bagi kepada dia, iaitu menjadi Nabi, menjadi penghulu anak Adam, dan Allah kurnia kepada Nabi SAW Al-Quran sebagai mukjizat kepadanya. Menerima wahyu Allah itu kemuliaan, bukan gila. Nabi membacakan wahyu yang dia terima itu bukan gila. Itu satu penghormatan yang Allah Subhanahu wa taala bagi kepada dia. Firman Allah, wa innalaka la ajran ghaira mamnun, dan bahawa bagi engkau wahai Muhammad pahala yang tidak putus-putus. Ghair mamnun, pahala yang Allah kurniakan kepada Nabi ini ghair mamnun, tak terputus sampai kiamat. Pasal apa? Pasal kita semayang, Nabi dapat pahala dah? Dapat. Pasal apa Nabi dapat? Pasal kita semayang ni kerana ikut ajaran Nabi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Nabi ni adalah guru. Nabi ni adalah guru. Itu sebab tuan-tuan, 16 bulan apa? Hari guru. Hari guru ni maksudnya apa tuan-tuan? Hari kita nak express rasa hormat kita kepada guru yang mendidik kita. Saya jumpa satu Osman Nawang ke buat satu sajak ke apa nak bagi kita tahu pandai. Dia nak bagi tahu guru tu siapa. Dia kata guru dia yang mengenalkan huruf. Kita yang hari ini ngaji tinggi sampai peringkat doktor PhD, yang jadi profesor madya, jadi profesor, jadi full profesor, kita jadi segala macam manusia di atas dunia ni, start bagi kita kenal ABC siapa dia? Guru. Sama ada guru itu guru sekolah ataupun mak ayah kita, mereka guru kita. Nak boleh dapat PhD tu, orang yang ajak ABC mula tu, dia berjasa. So, dia tulis itu, dia kata apa? Guru dia yang mengenalkan huruf, dia yang mengajarkan makna hidup. Kita reti antara benda baik, benda tak baik, di antara benda yang disuruh buat, benda yang disuruh. Siapa ajak kita? Guru ajak kita. Sama ada guru itu guru sekolah ataupun mak ayah kita, dia guru kita. Dia juga yang mengajar kita erti maruh dan kehormatan. Kita jadi satu orang yang bermaruh. Pasal apa? Pasal ada orang ajak kita. Apa itu maruh? Dan kenapa maruh perlu dipelihara? Tanpa ada guru yang mengajak kita tentang erti maruh, kehormatan diri, kita tidak akan jadi orang yang bermaruh. Ada orang tulis, dia kata alang-alang menjadi guru, sebutir pasir jadikan intan. Alang-alang jadi cikgu, budak bodoh bangang ni kita bagi dia jadi manusia. Sangat senang dah jadi cikgu. Tambah jadi cikgu darjah 1, darjah 2 tu, main duk kencing berak dalam kelas ni cukup tak guna. Kalau kita jenis 3 suku, tak boleh jadi guru, mati budak tu dalam kelas. Tapi cikgu ni dia alang-alang jadi guru, satu biji pasir dia ubah bagi jadi intan permata. Seketui batu dijadikan berlian. Sekelah murid dijadikan insan, dia kata. Satu kelas budak tu dia bagi jadi manusia. Seikhlas janji tetap dikurniakan. Tuan, teruk jadi cikgu lah ni lagi teruk. Sampai bekat duk tak jawatan awal. Siapa jadi cikgu, siapa ada bini cikgu, siapa ada suami cikgu, dia tahulah. Pukul 2, pukul 3 pagi, bangkit duk buka komputer, duk nak masuk markah budak-budak. Nak masuk markah. Bukan dia tak buat kerja, tapi server kementerian tu, tak apa punya satu bangang punya server duk dari sana. Duk nak key in, tak boleh masuk. Pasal apa? Congested.
Berapa ribu guru duk ada dalam Malaysia ni, pakat nak masuk congested, tak boleh masuk. Bangkit pukul 1 tak boleh buat kerja, bangkit pukul 2 tak boleh buat kerja, bangkit pukul 3 tak boleh buat kerja, bangkit pukul 4 tak boleh buat kerja. Orang duk kata apa? Cikgu cuti banyak. Orang duk nampak yang tu ya. Orang tak nampak ni benda ada jadi satu. Marah tu pasal bekas guru. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ada orang tulis pula, dia kata kalau hari ni ada satu Perdana Menteri yang berkuasa, kalau hari ni ada satu raja yang naik takhta, kalau hari ni ada satu presiden yang memerintah sebuah negara, kalau hari ni ada satu ulama yang mulia, kalau hari ni ada peguam yang menang bercara, kalau hari ni ada tokoh korporat yang kaya raya, kalau hari ini ada mana-mana manusia yang terkemuka, semua mereka ni, sejarah hidup mereka dimulakan oleh guru. Kita baca ini pun dia mesram sejuk tu lah. Dia mesram juga, kita fikir-fikir balik, betul juga. Nak jadi satu orang lawyer yang menang bercara, tak pernah dia ambil kes yang dia gagal. Dia ambil kes tentu berjaya. Satu orang yang terang bersuluh, nampak salah, dia pegang kes tu, lepas. Nak jadi lawyer yang macam tu punya hebat, siapa yang train dia? Guru. Daripada sekolah rendah sampai sekolah menengah, sampai dia masuk universiti, sampai di universiti sekalipun, walaupun orang panggil pensyarah, dia guru. Dia ada saham dia ada jasa dia ada contribution dia kepada melahirkan satu orang manusia yang begitu hebat wibawanya. Nabi SAW adalah guru. Maka Quran bagi tahu apa? Quran kata wa inna laka la ajran ghaira mamnun, dan bahwasanya engkau wahai Muhammad, pahala yang engkau dapat tiada putus-putus sehingga kiamat. Muhammad, kerana engkau guru, pahala yang engkau dapat tidak akan terputus. Selagi mana ada umat manusia yang Islam, yang sembahyang, yang beribadat, selagi itu Nabi dapat pahala. Mulianya tugas sebagai Nabi dan mulianya menjadi guru. Begitu. Firman Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan bahawasanya engkau wahai Muhammad sungguh atas perangai, atas akhlak agama yang sangat besar. Tuhan cipta Nabi Muhammad, Tuhan lantik Nabi Muhammad jadi Nabi, Tuhan turunkan Quran kepada Nabi, Tuhan mengakui dan mengiktiraf bahawa Nabi Muhammad SAW itu mempunyai akhlak yang terpuji. Tuan-tuan, kita selalu dengar cerita Anas bin Malik, 10 tahun jadi khadam Nabi. Anas kata apa? 10 tahun aku jadi khadam Nabi, Nabi tidak pernah tanya aku pasal apa hang tak buat ni, Nabi tidak pernah tanya aku pasal apa hang buat lagu ni. 10 tahun dia jadi khadam Nabi, Nabi tak pernah tanya dia pasal apa hang tak buat. 10 tahun dia jadi khadam Nabi, tak pernah Nabi tanya dia pasal apa hang buat macam ni. Tak pernah, dia kata. Dia mendapat seorang majikan Nabi SAW, manusia cukup mulia, tak pernah marah dia. Pun begitu, Nabi terus dihormati. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Qais bin Wahab radhiyallahu anhu, kata dia, an rajulin min bani Su'ah qal qultu li Aisyah akhbirni an khuluqin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalat aw ma taqra'ul Qur'an wa innaka la'ala khuluqin azim. Qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a ashabihi فصنعت له طعاما وصنعت له حفصة طعاما قالت فسبقتني حفصة
Faqultu lil jariyah intaliqi faakfi'i qas'ataha. فلاحقتها وقد همت أن تضع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكفأتها فانكسرت القصعة وانتشر الطعام. قالت فجمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما فيها من الطعام على النطع فأكلوا ثم بعث بقصعتي فدفعها إلى حفصة فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا ظرفا مكان ظرفكم وكلوا ما فيها. قالت فما رأيت ذلك في وجه النبي صلى الله عليه وسلم أو كما قال. Hadis riwayat Ibnu Majah. Satu insiden berlaku diriwayatkan daripada Qais bin Wahab. Kata dia, satu orang daripada Bani Su'ah jumpa Aisyah. Orang tu kata dekat Aisyah, akhbirni an khuluqin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu orang mai daripada mana tah jumpa Aisyah isteri Nabi. Dia tanya Aisyah, dia kata, wahai Aisyah, boleh tak cerita dekat aku akhlak ataupun perangai Nabi macam mana? Macam tuan-tuan duk main mengaji dekat ustaz-ustaz di masjid dia apa, tuan-tuan duk tengok kadang Ustaz Samsuri ni, dia ni betul-betul ke mana Peringat kan? Dia ni betul-betul dia berlakon kat depan kita pun mengarut dia. Ada ingat? Kan? Main satu ustaz duk mengajar, ustaz ni buat dengan suara sebab lagu nak teriak lagu cerita. Tuan-tuan tidur ingat dia ni betul ke dia sedih ke dia ni dah jam tadi. Dia ingat lagu tu pula. Ni pandai berlakon dia balin sejadah dia. Ada kaki macam ni. Orang nakal ni banyak tuan-tuan, orang nakal ni kan. Dia tak pasal buat cerita dengan buat sedih dengan buat sebab dengan buat tak lagi boleh sembang elok buat pula. DJ dia ni dengar betul. Jadi tuan-tuan teringat apa tu? Teringat dia ni betul-betul di rumah dia macam mana, mau nak kena duk check tengok dia ni macam mana. Satu hari tuan-tuan jumpa anak dia di mana ke apa ni? Anak ustaz ni kan. Pang di rumah macam mana? Pasal apa? Pasal nak tahu. Kita pun duk tengok dia ni betul-betul dia ustaz kan, dia ni best actor main duk berlakon depan kita. Kadang-kadang otak dia duk main macam tu. Tidak ketinggalan benda ni berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu orang dia kata an rajul min Bani Su'ah. Satu orang laki-laki daripada Bani Su'ah, dia pergi jumpa Aisyah, dia straight away dia tanya Aisyah. Dia kata akhbirni an khuluqin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia Aisyah, tolong Ustaz, aku nak tahu betul-betul Nabi ni akhlak dia, perangai dia betul-betul macam mana? Adakah macam yang kami duk tengok dia waktu dia bercakap di masjid, ataupun yang tu lakonan dia semata-mata tapi dia betul gulai? Orang Arab dia kata tasannu' daripada perkataan sana'a. Ya, sana'a maksudnya buat. Masna' maksudnya kelang, tempat buat benda dia panggil masna'. Tasannu' maksudnya buat-buat. Buat-buat sedih, buat-buat sebab, buat-buat apa, merepek saja-saja dia buat-buat. Jadi dia ni mai tanya Aisyah, dia kata betul-betul Nabi SAW ni macam mana? Dia macam yang kami duk tengok tu ke? Dia ada dua karakter. Karakter waktu depan orang lagu lain, sebenar dia lagu lain. Nampak? Qalat, Aisyah kata, "Aw ma taqra'ul Quran?" Nabi kata, hang tak baca Quran ke? Aisyah kata dekat kawan ni, hang tak baca Quran ke? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Quran bagi tahu bahawa sesungguhnya engkau Muhammad mempunyai akhlak yang sangat terpuji. Kalau Quran kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhlaknya sangat besar, sangat terpuji, maka itulah akhlak Nabi. Tak usah duk tanya banyak-banyak.
Qalat, kata Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a ashabihi fa sana'tu lahu ta'aman wa sana'at lahu Hafsah. Aisyah kata, aku ceritakan satu benda, satu kejadian ni, nak cerita pasal Nabi ni. Aisyah kata, satu hari Nabi SAW didatangi oleh tetamu. Maka Nabi duduk dengan tetamu dia. Fasana'tu lahu ta'aman. Kata Aisyah, apabila Nabi ada tetamu mai, aku pun masuk dapur, duk buat makanan, nak jamu Nabi dan tetamu yang mai jumpa Nabi. Aku masuk dapur nak buat makan. Wa sana'at lahu Hafsah ta'aman. Tengok Hafsah, isteri Nabi yang lagi satu, anak Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, pun sama juga. Dia tengok ada orang jumpa Nabi, Hafsah pun masuk dapur nak buat makan juga. Dua-dua orang berebut nak buat makan. Aisyah pun buat, Hafsah pun buat. Ni Aisyah cerita. Qalat, kata Aisyah, fasabaqatni Hafsah. Tapi dia kata Hafsah ni, dia potong aku. Aku buat tak siap lagi, dia siap dulu. Dia macam satu master chef punya apa. Ni tengok dalam TV ada rancangan master chef ni, kan? Masak siapa, masak cepat, ada time, ada apa. Tengok dia punya decoration, buat burger apa, buah telur satu layer ke dua layer. Lebih kurang Aisyah dengan Hafsah ni. Bila ada tetamu mai, Aisyah pun kalut dia buat masak, Hafsah pun buat masak. Tapi Aisyah kata apa? Fasabaqatni Hafsah. Tiba-tiba Hafsah potong aku. Dia siap dulu, dia pergi jamu dulu. Aku tak siap lagi. Yang ni orang kahwin 2-3 dia nanti boleh cerita benda ni. Saya ni cerita teori saja. Dengar kawan menikah 2-3 dia dapat pirang, sembang pun menikah seorang dia kata saya. Kan? Orang nikah 2, nikah 3 ni mungkin macam ni. Nombor 2, nombor 1, nombor 3 duk berebut nak ambil hati. Nak tunjuk siapa lagi champion. Okey. Tuan-tuan, Nabi Muhammad ni manusia juga. Jadi hadis bila kita baca ni, hadis ni sangat realistik. Pasal Nabi manusia, Nabi bukan malaikat. Jadi sebab bila kita baca hadis, kita tidak rasa antara kita dengan Nabi tu berlain. Dah. Nabi manusia. Kalau Nabi menikah 2, Nabi menikah 3, Nabi menikah 4, krisis ada di dalam rumah tangga itu. Cuma tak teruk macam kita. Ada. Pasal apa? Pasal isteri-isteri Nabi itu adalah manusia. Dan mereka tidak maksum. Yang maksum itu Nabi. Isteri Nabi tidak maksum. Jadi ada perasaan dalam diri Aisyah ni, ada perasaan nak ting semua orang. Aku nak buat dulu, aku nak buat cepat, aku nak buat special. Tengok Hafsah sudah potong dia dekat corner. Sudah lep satu potong. Masya Allah. Kata Aisyah, dia kata faqultu lil jariyah. Dia mula nak main. Aisyah kata kepada jariyah dia, kepada hamba perempuan dia, dia kata intaliqi fa akfi'i qas'ataha. Dia panggil khadam perempuan dia, jariyah dia, dia kata ni, hampir buat satu benda. Hampir tu dekat Hafsah nak hidang dekat Nabi tu, hampir hamba buat lenggang dia pergi tumpah bawah makanan dia. Nakai. Dia kata intaliqi, dia kata dekat jariyah dia, hampir fa akfi'i qas'ataha, saja pergi buat langgang pinggan, qas'ah pinggan. Langgang pinggan dia bagi jatuh. Falahiqadha wa qad hammat an tad'a baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa akfa'atha fankasarat al-qas'ah. Jariyah ni pun ai bos. Dia pun pi sampai di sana, bila Hafsah lagu nak hidang, dia buat langgang, jatuh pinggan tu. Dan kata dalam hadis ni fankasarat al-qas'ah, pinggan tu jatuh pecah berdarah. Langgang kasar. Hafsah tu nak hidang, jariyah kepada Aisyah atas arahan daripada bos dia, dia pun pergi buat kalau dia rempuh, jatuh pinggan tu, pecah pinggan yang ada makanan yang Hafsah buat ni. Wantasharat ta'am, makanan bertabuk jatuh. Jadi macam tu. Qalat, kata Aisyah, fajama'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma fiha min at-ta'am 'ala an-nata' fa akalu.
Nabi SAW marah tidak, apa tidak. Nabi tunduk, Nabi kutip pinggan-pinggan hak pecah ni, Nabi kutip makanan-makanan yang bertabung ni, buah dalam tapak tangan, Nabi makan dan Nabi bagi kepada tetamu makan. Oh, kalau kita tuan-tuan, tengok tu dia ketak mulut dengan ketak tangan semua cukup, main satu gila babi dia nanti main habis. Kalau kita, kan? Nabi tak ada, tuan-tuan. Jadi macam tu, tak ada apa. Dia kutip pinggan pecah, dia kutip makanan-makanan apa semua, dia kutip ni, dia ambil, dia suar dekat tetamu makan dan dia pun makan. Fa'akalu, maka mereka pakat makan. Summa ba'atha biqas'ati fadafa'aha ila Hafsah. Kemudian pinggan hak Aisyah buatnya sampai, Nabi ambil pinggan tu, Nabi bagi dekat Hafsah. Nabi kata apa kat dia? Ambil dengan makanan, dengan pinggan ni. Ambil pinggan hang, ganti hak pecah tadi, makanan ni pun hampir pedrai. Nabi buat macam tu. Tak apa lagi. Faqala Nabi SAW, khuzu zarfan makana zarfikum. Nabi kata, ambil ni makanan dan pinggan ini sebagai ganti kepada makanan dan pinggan kamu yang pecah tadi. Nabi bagi dekat Hafsah. Nabi kata, pi wa kulu ma fiha, makanlah apa yang ada dalam pinggan tu. Nabi kata dekat Hafsah. Qalat, kata Aisyah, fama ra'aitu dhalika fi wajhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah kata, Masya Allah, aku tak nampak pada riak muka Nabi ni kemarahan sikit pun. Nabi SAW ni kok kata benda tu pergi jadi depan tetamu pula. Kok Nabi ni nak jadi. Aisyah kata apa? Aku tak nampak sikit pun pada riak muka Nabi ni nak marah atas kejadian yang berlaku tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, demikian yang kata Nabi SAW. Tidak heran ayat yang kita baca tadi, Tuhan kata, wa inna laka la ajran ghaira mamnun wa innaka la ala khuluqin azim. Nabi ini layak mendapat pahala yang tidak putus-putus, bahkan akhlak Nabi ini sangat agung dan sangat istimewa. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abdullah bin Amru bin Al-As radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tala qaul Allah azza wa jalla fi Ibrahim, Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni. Wa qala Isa alaihi salam, in tu'adzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Fa rafa'a yadayhi wa qala Allahumma ummati ummati wa baka. وقال الله عز وجل يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم فسله ما يبكيك. فأتاه جبريل عليه السلام فسأله فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم. فقال الله يا جبريل اذهب إلى محمد فقل inna sanurdika fi ummatik wala nasu'uk, atau kama qal, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abdullah bin Amru bin Al-As, kata dia, Nabi SAW pada satu hari Nabi baca sepotong ayat daripada surah Ibrahim. Allah berfirman, Rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni. Nabi baca Quran. Nabi baca sampai tang surah Ibrahim, sampai tang ayat ni. Ayat ni menceritakan tentang apa? Doa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim minta doa dekat Tuhan, wahai Tuhanku, innahunna adlalna kathiran minan nas. Ya Allah, ya Tuhanku, tokong-tokong berhala-berhala ini telah menjadi punca kepada sesat ramai manusia. Tuan-tuan ingat balik, Nabi Ibrahim AS
Bapa dia kerja apa? Buat patung. Allah uji Nabi ni. Allah uji Nabi. Nabi Ibrahim dapat bapa. Bapa ni apa? Kerja buat patung dan jual patung yang orang duk sembah. Yang anak Nabi. Bapa macam tu. Punya hati ni tak tahu nak habaq. Gundah gulana. Pasal apa? Bapa dia yang duk buat patung yang orang duk sembah ni. Sedangkan dia mengajak manusia supaya tinggal sembahan tok kong sembah Allah. Tapi yang orang duk sembah tu duk sembah patung yang pak dia buat. Bila dengan pak, bila dengan mak, bila dengan anak ni tuan-tuan jam. Tak tahu nak apa. Manusia ni bila Allah test dia dengan mak, bila test dia dengan ayah, bila test dia dengan anak, memang jam. Pasal apa? Pasal ini manusia yang rapat duk ada keliling kita. Kalau kita jadi ustaz, kita duk berdakwah, duk bercakap macam tu, mak kita tak pakai kelumbung. Allahu Akbar tuan-tuan. Tak tahu nak apa. Kita tahu dah orang nanti kata apa, tapi dah hang sendiri. Orang nanti main macam tu. Ibrahim, hang main duk marah kami sembah berhala. Bapa hang yang buat berhala kami sembah. Macam mana rasa dia? Bila dia jam, dia minta dekat Tuhan, Rabbi. Dia kata, wahai Tuhanku, innahunna adlalna kathiran minan nas. Dia kata, ya Allah, patung-patung hak ada ni, inilah punca manusia jadi sesat. Faman tabi'ani fa innahu minni. Ya Allah, aku tak ada arah. Mati akai aku ni. Siapa ikut aku, maka dia golongan aku. Habis, aku tak boleh buat apa. Nabi bila baca ayat Quran sampai tang ayat ni, touching. Nabi touch dengan ayat ni. Baca pula ayat, jumpa pula ayat, Nabi Isa pula berdoa. Nabi Isa kata, in tu'azibhum fa innahum ibaduk. Ya Allah, kalau engkau buat keputusan kata nak azab mereka yang sembah berhala ni, fa innahum ibaduk, mereka hamba engkau. Engkau boleh jatuhkan apa hukum pun kepada mereka. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Tapi kalau engkau ya Allah memilih untuk ampunkan mereka yang tersilap duk sembah berhala ni, engkaulah Tuhan yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Nabi ni pasal apa? Bila mata dia duk tengok pak penakan sendiri, punya sayang dekat dia, tiba-tiba mati tidak beriman. Hancur lebur. Remuk redam hati Nabi. Bila tengok adik-beradik tak ikut, sedihnya Nabi ni. Kalau kita berdakwah, orang tak mau ikut kita tak apa lagi. Tapi bila mak tak ikut, bila ayah tak ikut, bila anak tak ikut, bila abang kakak tak ikut, bila adik tak ikut, impact kepada jiwa tu. Nabi SAW baca Quran, bila sampai tang ayat ni, Nabi touch, Nabi tersentuh. Hadis kata farafa'a yadayhi, Nabi angkat dua tangan dia, waqala, Nabi kata Allahumma ummati ummati. Nabi kata ya Allah ya Tuhanku, umat aku. Contohnya yang keliru, ada dua, satu riwayat palsu yang cerita kata Nabi nak wafat. Nabi sebut ummati, itu riwayat palsu. Itu riwayat yang dipengaruhi oleh unsur Syiah. Hadis jelas cerita kata Nabi mati di mana? Di rumah Aisyah. Nabi mati keadaan dia macam mana? Nabi mati dalam keadaan dia rebah meloreh di dada Aisyah. Nabi mati macam mana? Dalam keadaan Aisyah ambil siwak, ambil kayu sugi. Aisyah pepak kayu sugi buah dalam mulut Nabi. Dan kemudiannya Nabi habis di pangkuan Aisyah. Itu hadis sahih cerita macam tu. Dia main riwayat satu lagi yang masyhur di kalangan ustaz-ustaz duk baca. Kononnya Nabi nak mati ni, Ali dengan Fatimah duk ada. Kemudian ada dialog pula. Hari ni pula dengan IT, dengan multimedia yang ada hari ni pula, mereka ambil hadis maudhu' ini, mereka masuk dalam bentuk multimedia. Buat dengan background music ni, saya pun ada satu nak pasang ke?
Lepas forward mai kat kita, dia kata tengok betapa sayangnya Nabi kepada umat apa semua. Benda tu sangat menyentuh, tapi malangnya itu maudhu', itu palsu, tidak boleh disebarkan. Dan kononnya Nabi itu masa dekat nak bercerai nyawa tu Nabi sebut ummati, ummati. Tidak ada dalam riwayat hadis yang sahih. Hak kita baca ni bukan cerita Nabi nak wafat. Yang kita baca ni Nabi SAW baca Quran, mai tang ayat cerita tentang Ibrahim dan tentang Isa. Nabi teringat kepada kaum dia yang tak mau beriman. Nabi angkat tangan, Nabi kata Allahumma ummati, ummati. Ya Allah, ya Tuhanku, umat aku, wa baka. Dan Nabi menangis mengenangkan umat dia. Dan kalau hari ini Nabi hidup, Nabi tengok dengan keadaan umat Islam, umat Muhammad yang duk ada hari ini, tak tahu apa nak jadi. Lagi teruknya duk ada hari ini. Faqala Allah Azza wa Jal, dalam hadis tu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, bila tengok Nabi Muhammad, kekasih dia, kesayangan dia, buah hati dia, angkat tangan minta dekat dia sambil menangis, Allah Subhanahu wa Ta'ala kata dekat Jibril, ya Jibril, izhab ila Muhammad wa rabbuka a'lam. Jibril, hampi dekat Muhammad lah ni, sedangkan Tuhan tahu apa hal yang berlaku kepada Muhammad ini. Fasalhu ma yubkik. Pitanya dia, Muhammad, kamu menangis pasal apa? Nabi SAW ni kekasih Allah. Oh, banyak tuan-tuan, kalau nak tengok dalam riwayat lain, banyak tuan-tuan ni cerita tentang hadis di mahsyar. Umat manusia ni pakat duk cari siapa boleh bagi syafaat ni, tak boleh tahan dengan keadaan mahsyar yang amat dahsyat ni, tak boleh tahan. Sembang sama-sama hak duk ada di mahsyar ni, depa kata jom kita pergi cari Adam alaihissalam, kerana dia abun nas, kerana dia pak kepada segala manusia, dia mesti boleh tolong kita. Bila jumpa Adam, Adam kata sorry, saya tak boleh tolong, saya pun ada kes nak kena bercara depan Tuhan. Depa kata dah Adam tak boleh, Adam kata cuba pergi jumpa Nuh, kot Nuh boleh tolong. Pakat pergi dekat Nuh kata sorry, saya tak boleh tolong, pasal saya pun ada masalah nak kena bercara depan Tuhan. Akhirnya sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila mai dekat Nabi Muhammad, minta tolong kepada Nabi Muhammad, Nabi sujud. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi sujud. Bila Nabi sujud aja, Allah kata, irfa' ra'sak, wahai Muhammad, angkat kepala engkau. Allah tak boleh dengan Nabi Muhammad ni. Nabi Muhammad ni makhluk yang dia cipta, tetapi kesayangan dia. Bila Muhammad minta ni, Allah tak boleh kalau tak bagi. Allah kata dekat Nabi Muhammad, irfa' ra'sak, angkat kepala engkau ya Muhammad. Apa hal? Nak apa? Minta. Tuhan kata. Yang hadis yang kita baca ni lagi sekali. Bila Nabi Muhammad angkat tangan menangis, minta kepada Allah, ummati, ummati, tolonglah umat aku, tolonglah umat aku. Allah kata dekat Jibril, ya Jibril, izhab ila Muhammad wa rabbuka a'lam. Pi dekat Muhammad, sedangkan Tuhan tahu apa semua, tapi pi dekat Muhammad, fasalhu ma yubkik. Tanya dia, pasal apa kamu menangis? Fa'atahu Jibril alaihi salam. Jibril pun mai kepada Nabi, fasa'alahu. Dia tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima qala wa huwa a'lam. Nabi Muhammad beritahu dekat Jibril, saya bimbang umat saya begini. Jibril balik beritahu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faqala Allah berfirman, ya Jibril. Tuhan kata, wahai Jibril, izhab ila Muhammad. Pergi jumpa Muhammad lagi sekali. Faqul, kata dekat dia, inna sanurdika fi ummatik. Wahai Jibril, pergi habaq dekat Muhammad, bahawa kami, maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan buatkan kamu senang dengan umat kamu. Pergi habaq dekat Muhammad. Terus ada risau. Umat engkau, wahai Muhammad, kami akan jaga istimewa daripada umat lain. Wala nasu'uk, dan kami tak akan biarkan kamu sedih kerana mereka. Itu sebab tuan-tuan, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita ni umat akhir zaman, tapi paling awal masuk syurga. Pasal apa? Pasal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan pasal kita.
Jangan duk perasan kata kita ni tarah mana. Tak. Kita ni nothing kalau tidak kerana Nabi SAW. Kerana Nabi tu, kerana nak bagi muka kepada Nabi. Kita umat akhir zaman, patut-patut kita masuk syurga last. Pasal kita umat last. Tetapi Allah bagi kita masuk dulu. Selagi mana umat Muhammad tidak masuk, umat lain tidak akan masuk syurga. Allah buat macam ni pasal apa? Pasal janji Allah kepada Nabi SAW, wahai Muhammad, umat engkau kami akan bagi istimewa. Kami tidak akan susahkan hati kau kerana mereka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, istimewanya kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW kerana Nabi Muhammad ini kekasih Allah, buah hati Allah. Cuba kita tengok ayat tadi, dia kata wa innaka la'ala khuluqin azim, dan bahawasanya engkau Muhammad sungguh di atas akhlak perangai yang sangat besar. Fasatubsiru wa yubsirun. Tuhan kata maka lagi engkau wahai Muhammad akan lihat, dan mereka itu juga akan lihat pada hari kiamat nanti, ketika berpecah-pecah orang kafir daripada orang mukmin. Tuhan kata hari akhirat esok, tengok apa nak jadi. Bila? Pada hari manusia berpecah-pecah. Pecah-pecah ni maksud apa tuan-tuan? Dalam hadis dia mai panjang. Cerita tentang umat Nabi Muhammad SAW ini. Kan kalau kita tengok balik dalam hadis riwayat daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Hadis Muslim. Cerita tentang sahabat tanya Nabi. Sahabat kata, ya Rasulullah, macam mana kami di hari akhirat esok? Adakah kami nak melihat Tuhan keadaannya bersesak-sesak? Kan? Nikmat yang paling, apa nak kata? Maksimum Tuhan bagi kepada ahli syurga ialah nikmat apa? Melihat Allah. Ru'yatullah. Melihat Allah. Macam mana? Wallahu a'lam. Kita tunggu hari itu esok. Dalam syurga ni, ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara fi qalbi bashar. Yang kata syurga ni mata tak pernah tengok, bunyi-bunyian dia telinga tak pernah dengar. Apa yang ada dalam syurga tu adalah benda yang hati tak pernah terlintas. Mana yang kita terlintas itu bukan syurga. Itu biasa. Benda yang apa tak pernah terlintas tu, yang tu Tuhan bagi dalam syurga. Makna kata tak tahu nak abang. Pun begitu, kemuncak kepada nikmat ahli syurga ni apa dia? Melihat Allah. Bila Allah mentajalikan wajahnya kepada penghuni syurga, itulah maksimum nikmat orang ahli syurga dapat. Bila Nabi beritahu macam tu, ada sahabat tanya Nabi. Sahabat kata, ya Rasulullah, keadaan kita masa nak tengok Tuhan esok ni macam mana? Adakah terpaksa bertolak-tolak, bersesak-sesak, berimpit-rimpit nak boleh tengok Tuhan? Kan? Nak tengok Obama punya betul tak? Nak tengok barang Hussein Obama. Hussein tu ada satu boleh dengar. Nak tengok dia pun bertolak-tolak kena peramat dengan polis gitu je. Baru Presiden Amerika. Allah Subhanahu wa ta'ala bukan bandingan dengan apa yang ada atas dunia. Jadi sahabat Nabi teringat, adakah esok di hari akhirat yang kata kemuncak nikmat orang dalam syurga ni melihat Allah? Adakah nak tengok Allah tu nak kena bertolak-tolak berimpit? Dalam hadis tu Nabi SAW tanya balik dekat sahabat. Nabi kata waktu siang matahari terang, adakah hampa terpaksa bertolak-tolak berimpit untuk nak tengok matahari yang terang di waktu siang? Oh, sahabat kata, tak lah, matahari tak payah nak impit apa, 2 tahun dah boleh tengok. Nabi kata, malam bulan penuh, malam bulan purnama, adakah susah kepada hampa nak tengok bulan yang mengambang, bulan purnama tu? Oh, sahabat kata, tak susah, duduk tiap beranda rumah boleh tengok. Tak gaduh betul tak? Nabi kata apa? Nabi kata, begitulah kamu melihat Allah di hari akhirat esok. Tak payah bertolak-tolak, tak payah berimpit-rimpit. Itu hadis dia. Kemudian daripada hadis tu pula, dia mai pula cerita apa?
Dia kata idza kana yaumul qiyamah azana muazzinun liyattabi' kullu ummatin ma kanat ta'bud. Hadis kata mai satu suara di padang mahsyar esok satu suara bunyi. Dia kata setiap orang yang ada di padang mahsyar ini sila ikut apa ataupun siapa yang dia sembah masa di atas dunia. Ni di mahsyar ni. Ni yang ayat tadi kata apa? Manusia akan berpecah-pecah di hari akhirat ni, pecah macam ni. Semua dua ada di satu tempat, fi makanin wahid, di satu tempat, semua bakal duduk ramai-ramai di mahsyar ni, yang matahari turun masih jengkai atas kepala, ada yang tenggelam dalam peluh sampai parah buku lali, ada sampai parah perut betih, ada yang sampai parah lutut, ada yang sampai parah paha, ada yang sampai hiqwai, sampai parah pinggang, ada yang sampai parah dada, ada yang peluh dia sampai parah lubang hidung dia, dia berjinjak-jinjak nak menyawa. Keadaan di mahsyar. Dan keadaan macam tu, tiba-tiba hadis kata idza kana yaumul qiyamah adzana muazzin, bunyi satu suara orang yang menyeru di padang mahsyar ni. Suara tu kata apa? Dia kata liyattabi' kullu ummatin ma kanat ta'bud. Atas dunia dulu hang sembah siapa, atas dunia dulu hang sembah apa, pi ikut benda tu. Siapa yang di atas dunia dia sembah orang, di hari akhirat dia ikut orang tu. Siapa yang di atas dunia dia sembah batu, di hari akhirat dia ikut batu. Allah nak perisi, Allah nak asingkan antara orang beriman dengan orang-orang yang derhaka dia. Allah pecahkan manusia macam tu. Siapa di atas dunia dulu sembah batu, pergi ikut batu tu. Fala tabqa ahadun kana ya'budu ghaira Allah subhanahu wa ta'ala minal asnam wal ansab illa yatasaqatuna finnar. Pada waktu tu, siapa sembah berhala, sembah batu, sembah tokong dan sebagainya, semua pakat pergi ikut benda tu, pakat jatuh dalam neraka. Dia kata hatta idza lam yabqa illa man kana ya'budullah minal birrin wa fajir, sehinggalah habis hak sembah batu ikut batu, hak sembah orang ikut orang, hak apa-apa pakat jatuh dalam neraka. Maka tinggal orang yang sembah Allah subhanahu wa ta'ala di mahsyar. Nampak? Tuhan pecahkan manusia yang ramai di mahsyar tu dengan cara itu. Fayud'al yahud, maka pada ketika itu dipanggil orang-orang Yahudi. Fayuqalu lahum ma kuntum ta'budun. Ini formality Tuhan buat di padang mahsyar. Tuhan kata, mana orang Yahudi? Tuhan kata, mana dia orang-orang Yahudi ni? Ma kuntum ta'budun. Hampa atas dunia dulu hampa sembah apa? Tuhan tanya. Qalu, jawab Yahudi yang nak jatuh dalam neraka ni, kunna na'budu Uzair ibn Allah. Kami atas dunia dulu kami sembah Uzair kerana kami percaya kata Uzair itu anak Allah. Uzair ni satu cerita pula. Kalau cerita yang tu pula tak habis, ayat 4 lagi kan. Uzair ni pula satu cerita. Yahudi pergi percaya kata Uzair ni anak Allah. Dan di hari akhirat esok bila Tuhan tanya, dia pun mengaku, dia kata kami atas dunia dulu kami sembah Uzair kerana kami yakin bahawa Uzair ini ibn Allah, dia anak Allah. Fayuqal kazabtum, maka dikata kepada orang Yahudi, hampa pembohong. Mattakhazallahu min sahibatin wala walad. Allah tidak pernah ada isteri, manakan pula Allah nak ada anak. Hampa bohong. Allah itu Tuhan yang ahad, Tuhan yang esa. Bini tak ada, manakah pula Allah nak ada anak? Hampa bohong. Famaza tabghun. Maka ditanya kepada mereka ni, apa ni hampa nak minta Allah ni? Hampa dah tak betul di atas dunia dulu. Okey lah ni, kalau aku bagi satu peluang, hampa nak minta apa? Qalu, jawab orang Yahudi, atishna ya Rabbana fasqina. Dia pun tak minta apa dah masa tu. Dia pun kata, ya Allah, kami dahaga ni, kering rengkung, sampai tak tahu nak abang ni. Fasqina, minta ayam sikit boleh dah. Entah nampak? Manusia
di padang mahsyar dalam keadaan yang macam tu, matahari duduk sejengkal atas kepala ni, minta kepada Tuhan, minta, ya Allah, kami dahaga ni, boleh tak bagi ayam sikit? Nampak tuan-tuan? Fayusharu ilaihim ala taridun fayuhsharuna ila an-nar ka'annahum sarab yahtimu ba'daha ba'dha fayatasaqatuna fin nar. Diisyaratkan kepada depa, pi sana kalau nak ayam. Depa pipi, depa nampak sarap. Sarap ni nak kata apa? Kita buat kereta tengah highway, nampak depan macam ada ayam. Yang tu dipanggil sarap. Pipi tak ada ayam. Nak panggil apa itu? Bahasa hebat lah, dia kata Fata Morgana. Lain pada tu apa dia tak tahu nak kata. Nampak sesuatu yang menipu. Tuhan isyaratkan, kata, okey, nak ayam apa pergi sana. Dia buat pipi, nampak sarap. Nampak macam ada ayam kawasan tu. Pakat serbu pi. Dalam hadis ni kata apa? Yahtimu ba'daha ba'dah. Duk lawan pukul hang aku, berebut nak ambil ayam tu. Maksud dahaga ni di mahsyar ni. Apa akan jadi selepas itu? Fayatasaqatuna finnar. Dalam pada duk bukit, jatuh merambok masuk dalam neraka. Demikianlah halnya. Summa yud'al nasara. Kemudian dipanggil orang Nasrani. Ditanya mereka, ma kuntum ta'budun. Hampa sembah apa dulu? Nasrani kata, kunna na'budul Masih ibn Allah. Kami sembah Isa Al-Masih kerana kami percaya dia anak Allah. Fayuqalu lahum kazabtum. Tuhan kata, hampa pembohong. Tuhan tak ada bini, manakah pula nak ada anak. Tuhan tanya, hampa nak minta apa? Mereka pun sopa juga kata, kami nak ayam. Kami kering rengkung ni, tak boleh tahan, tak ada ayam setitik pun. Tuhan tunjuk, mereka nampak sarap, nampak macam ada ayam. Serbu pi, duk lawan pukul hang aku, berebut takut ayam tak cukup, maka berambuk, pakat jatuh di dalam neraka. Allah memecahkan manusia di padang mahsyar esok dengan cara apa? Dengan cara Allah mengasingkan orang yang beriman dengan orang yang tak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. So ayat yang kita baca tadi, dia kata apa? Dia kata fasatubsiru wa yubsirun. Maka lagi engkau akan lihat dan mereka juga akan lihat pada hari kiamat, iaitu ketika berpecah-pecah orang kafir daripada orang mukmin. Bi ayyikumul maftun. Dengan siapa pada hari itu mereka tahu dengan siapa kamu yang kena fitnah gila itu, engkau atau mereka. Masa tu tahulah, oh rupa-rupanya orang Islam betul, kita tak betul. Lah ni atas dunia, tonton sahabat apalah, mereka tak akan percaya kata Islam ni betul. Dan mereka akan pastikan, kok mana cerita pun, mereka akan pastikan Islam ni tak mau dengar nama. Dan tengok di mana pun. Tadi saya tengok dalam Facebook, mereka hantar gambar main di Rohingya. Budak kecil-kecil, budak Islam. Dia bergantung, dia mati bang. Dalam usaha penghapusan etnik Islam di Rohingya. Tuan tengok di Burma apa jadi? Orang Islam kena bunuh. Tuan tengok merata dunia, orang Islam duk jadi mangsa, duk kena. Apa yang kena kepada semua orang Islam ni, balasannya di hari akhirat esok. Tuhan kata apa? Bi ayyikumul maftun. Pada hari itu, hampa nanti tahu siapa sebenarnya yang akan kena fitnah pada hari kiamat esok. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Bahawasanya Tuhan engkau wahai Muhammad, dia yang lebih tahu orang sesat dan orang yang mendapat hidayah, iaitu jalan agama Islam yang sebenar. Tuhan tahu. Yang betul ni orang Islam ke orang bukan Islam yang betul, Tuhan Maha tahu. Dan pasti yang betul itu ialah orang Islam. Brunei nak buat hudud, tengok apa jadi. Tak ada pasal, satu dunia pergi masuk jemput. Dia nak buat hudud, bukan dia minta orang Amerika hantar main pakar nak kerat tangan. Tak minta pun. Dia nak buat hudud di Brunei, dia tak minta pun Amerika suruh bayar gaji kawan nak potong tangan ni. Dia tak minta pun, dia buat semua sendiri dia tak minta duit siapa, dia tak minta kepakaran daripada siapa-siapa. Dia dah susun elok, dia dah rasa dia ready nak buat dan dia nak implement, dia nak buat. Kacau.
Kalau Brunei yang kaya-kaya, negeri kecil, nak kontrol senang tu, kena kacau macam tu, tuan-tuan boleh bayang Malaysia nak buat. Oh, tuan-tuan. 1000 macam cara mereka nanti buat bagi tak edit. Walaupun undang-undang itu untuk kebaikan bukan orang Islam saja, untuk semua orang yang ada. Mana ada satu manusia yang otak waras, suka isteri dia dicabul oleh orang lain. Mana ada satu manusia yang otak waras, yang bekerja keras cari duit, cari rezeki, suka orang mai samun harta benda dia. Undang-undang Islam mai untuk apa? Untuk protect benda-benda ni. Untuk nak protect, untuk nak menjaga, untuk nak memelihara, untuk nak mempertahankan maruah hang dan keluarga hang. Apa salah dengan undang-undang ni? Undang-undang haduk ada, haduk jalan lah ni semua failure. Gagal. Dan kegagalan itu sudah terbukti pun. Bukti dia apa? Indeks jenayah makin naik. Maknanya gagal. Why not kita try satu undang-undang ni? Undang-undang Allah. Kita nak try tengok betul ke bagus ataupun tak bagus. Try. Hang duk kata derian, derian pula macam tu. Hang duk kata derian, anghe ni tak sedap. Hang pernah makan ke? Ada saya tak suka. Hang pernah makan ke? Dah saya memang tak suka. Dah hang pernah makan ke? Yang hang kata tak suka. Dia kata tak pernah. Tak pernah macam mana boleh kata tak suka? Makan tengok. Makan. Oleh lah. Sedap. Rupanya sedap. Dia tanya nak oleh lah. Mana kata sedap? Maknanya hang tak try. Hang kata tak bagus. Undang-undang Islam ni bukan contoh dia anghe tu. Tapi kalau nak dibuat contoh. Lah kita dah mengaku kata undang-undang haduk ada ni semua failure. Gagal. Fail. Kenapa tak mau try? Try tengok. Bagi masa 5 tahun. Tengok macam mana. Jangan bagi setahun. Bagi masa 5 tahun. Bagi dia flow elok. Tengok indeks jenayah turun tak turun. Tengok rasa selamat tak selamat. Tengok malam kita nak turun main masjid. Pintu rumah nak kunci ke tak kunci? Kena kunci tak? Kena kunci. Tak ni, duduk jalan dah tak payah kunci. Tak boleh. Itu tak boleh. Dan kawan yang pergi mencuri pun, kalau sekali tangkap dia, tak boleh kerak tangan dia. Pasal apa? Pasal dia kata pintu tak kunci. Tuan-tuan, hudud ni bukan kira nak pergi duduk cincang tangan orang dah. Hudud ni nak memelihara harta kita. Tetapi hudud ni mesti dilaksanakan setelah benda-benda lain dia ambil kira. Contohnya apa? Barang yang dia curi nilai dia berapa? Barang yang dia curi duduk tempat tang mana? Kalau sekiranya dia tinggal di rumah tak kunci, pencuri tak salah. Kita pergi goreng ikan bagus, ikan bawai goreng hangat-hangat, pitak tu tak tutup tak apa, kucing main balai, kita ambil papan rehai katok kucing sampai mati. Apa ni? Kucing pergi balai, ikan bawai goreng hangat-hangat, kita goreng kita pergi tinggal lagu tu, ngan tak tutup tudung saji apa pun nak tinggal tu. Kucing ni tengok dia buat elok mambu juga. Dia kata ni kalau lepas sayang ni, dia kata ni kalau pergi balas lagi dia kerat tangan aku saja ya. Dia fikir balik pirah dia tak tutup dia pergi balas. Adakah kita nak hukum kucing tu disedekah papan rehai dia belakang dia sampai mati? Tak boleh. Kalau kita buat lagu tu papan rehai main sedekah dia belakang kita pula, mana boleh hampir bunuh dia? Tak boleh. Tuhan hantar kucing tu nak test kita. Dia nak test tengok kita, kesabaran kita dan sebagainya. Macam tu lah. Hudud dah dilaksanakan, rumah kena kunci juga. Sobat tu lah. Dah hudud dah jalan, tak payah kunci rumah. Mana boleh. Sahabat naik unta pergi ke masjid. Sampai turun terus naik ke masjid. Nabi duduk tengok. Nabi kata, tak tempat ke? Dia kata, aku tawakal pada Allah. Nabi kata, aku tak pernah ajak lagu tu. Dia kira dia main masjid. Masjid ni rumah Allah. Aku main ni pula nak semayang, nak sembah Allah. Allah jagalah. Mana boleh lagu tu? Nabi kata turun. Iqilha. Tamat. Nabi kata. Lepas tu pergi nak semayang sampai tengok balik pun tak apa. Nampak tuan-tuan? Macam tu cerita dia. Jadi tidak mudah. Benda yang dia bercakap ni tidak mudah. Tidak mudah nak dilaksanakan. Tidak semudah itu.
Pasal apa? Kita kena get ready dengan macam-macam kemungkinan yang boleh main. Brunei yang kaya raya, negeri kecil tak susah nak kontrol rakyat apa semua pun sudah duk kena attack. Sampai ke tahap apa? Kepentingan ekonomi Brunei di luar negara dah diboikot. Raja Brunei, Sultan Brunei nu ada hotel nu yang Princess Diana dengan Dodi apa dulu di London tu, apa dia pergi hotel tu? Riz ke apa ke? Dia punya. Dia boikot. Dia kenakan tekanan ekonomi kepada dia. Nak suruh, dia tak buat apa yang Islam suruh buat ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tak semudah yang kita sangka. Niat nak buat sudah ada, Allah sudah tahu, malaikat sudah tulis, mereka ni memang nak buat, tapi kerana halangan yang ada, maka mereka tak boleh buat. Kita tak akan dipersoal di hari akhirat nanti. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, fala tuti'il mukazzibin, maka janganlah engkau taat ikut segala orang yang dusta agama. Tiada beriman mereka itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Waddu law tudhinu fayudhinun. Ni ayat kita nak baca ni, dia nak cerita tentang orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala pesan dekat Nabi, jangan pergi berkawan dengan orang-orang macam ni. Dan akhir ayat ni dia nak cerita apa? Orang yang dimaksudkan oleh Allah di dalam ayat ni ialah Al-Walid bin Al-Mughirah. Al-Walid bin Al-Mughirah. Siapa dia tuan-tuan yang kata Al-Walid bin Al-Mughirah ni? Siapa dia ni? Al-Walid bin Al-Mughirah ni kita tak apa nak kenal. Tapi anak dia sangat terkenal. Anak dia siapa dia? Khalid Al-Walid. Tuan-tuan tengok Allah Subhanahu wa taala dia pergi takdir jadi macam-macam. Yang Nabi Ibrahim tadi, bapa kerja buat berhala anak Nabi. Yang ni pula dia mai kepada Khalid Al-Walid pula. Bapa ni Al-Walid bin Mughirah. Oh, anti, menentang Nabi sampai mati. Mati dalam perang Badar. Tapi anak dia Khalid Al-Walid. Masya Allah, satu orang yang cukup hebat, figure besar dalam sejarah Islam. Ayat kita nak baca ni sampai ke bawah muka surat 211 ni nak cerita pasal Al-Walid bin Al-Mughirah. Dia ni ketua kepada Bani Makhzum daripada suku Quraisy. Al-Walid bin Al-Mughirah, orang kaya. Yang kata Al-Walid bin Al-Mughirah orang yang cukup kaya pada masa itu. Dikatakan kerja baik pulih Kaabah oleh orang-orang kafir Quraisy. Suku daripada perbelanjaan untuk baik pulih Kaabah itu duit dia seorang. Kaya dia tu. Kaabah kan berapa kali reban, berapa kali buat balik, reban buat balik, kita dah cerita dalam kuliah yang lepas di surau ni. Di antara Kaabah yang dibina semula tu ialah oleh orang Quraisy. Pada masa Kaabah dibina oleh Quraisy ni, pada masa tu orang yang memberi fund, memberi duit paling banyak untuk bina semula Kaabah ni ialah Al-Walid bin Al-Mughirah. Suku daripada perbelanjaan tu duit dia seorang. 3 suku lagi share semua orang. Besar tak besar kekayaan yang dia miliki pada masa tu. Dan dia, kalau tuan-tuan nak dia yang kata Al-Walid bin Al-Mughirah ni di antara orang yang pergi jumpa Abu Talib kerana marah Nabi SAW. Tuan-tuan pernah dengar orang duk ceramah cerita, kata Abu Talib didatangi oleh pembesar-pembesar Quraisy minta supaya Abu Talib ni bagi amaran kepada Nabi Muhammad suruh stop kerja hak dia duk buat ni. Tengah bunyi hujan dalam masjid-masjid dah cuak dah. Helmet aku ditakung ayam dah. Biar pergi basah pergi esok jemuk. Kan? Dia salah seorang daripada Hakpi ni nak Abu Jahal, Abu Sufyan, Utbah dengan Syaibah bin Rabi'ah. Ni semua pakat pergi jumpa Abu Talib. Dia kata, Abu Talib, kami tak boleh pergi dah dengan perangai Muhammad ni. Hang pak menekan dia, hang tolong sound dia ni. Suruh dia berhenti daripada mencela Tuhan-Tuhan kami semua. Kalau tidak, kami nanti letak tangan atas Muhammad ni. Abu Talib pun kata, tak apa.
Nanti aku cakap kat dia. Bila Abu Talib cakap dekat Nabi, Nabi kata apa? Kalau hang ambil matahari buah tangan kanan aku, ambil bulan buah tangan kiri aku, nak suruh aku tinggal benda aku dah buat ni, aku tidak akan tinggal sama ada aku berjaya ataupun Allah matikan aku. Salah seorang yang pergi jumpa siapa dia? Al-Walid bin Al-Mughirah, dia ni. Dan dia adalah seorang ahli sastra Arab yang cukup hebat, dia ni. Dia ni yang kata Al-Walid bin Al-Mughirah ni, dia seorang ahli sastra bahasa Arab yang cukup hebat, sastrawan Arab yang cukup hebat. Dia alim di dalam nahwu, di dalam ilmu-ilmu bahasa Arab ni, dia alim. Dan sehingga mai kepada kita hadis cerita tentang dia satu hari dia pergi beradab dengan Nabi SAW. Gentleman dia ni yang kata Al-Walid bin Al-Mughirah ni gentleman. Dia tak suka Nabi, dia pergi jumpa Nabi depan-depan. Dia kata, wahai Muhammad, yang hang duk baca dekat orang macam-macam benda tu hang baca aku nak dengar. Nabi SAW baca dekat dia sepotong ayat. Nabi kata, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Macam biasa dengar ayat ni. Di mana kita dengar ni? Khutbah Jumaat. Ayat ni Nabi baca kepada Al-Walid bin Al-Mughirah. Nabi terus baca, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia supaya berlaku adil dan ihsan dengan sesama manusia. Ada belah kesian sama-sama manusia. Wa ita'i dzil qurba, dan Allah memerintahkan supaya kita ni memberi, membantu adik-beradik yang susah. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi, dan Allah menegah kita daripada buat fahsya, buat benda keji, wal munkar, dan buat benda munkar, wal baghi, dan daripada buat benda yang melampau, over. Islam tak bagi kita over berani pun tak boleh, over ni tak boleh. Islam tak mau perangai over ni. Kita pun kadang-kadang pergi dengar ceramah ni, ustaz tu bila dia over sangat pun kita ada diri tak lebih. Janganlah sampai macam tu. Patut-patut sudah. Bila over, tak mau dengar langsung mangkit balik dah. Kita boleh dengar ni pun dia main satu macam lah. Dia main melugai, dia main lagu tu lah. Pasal apa? Pasal over. Over, Islam tak mau. Jangan over. Dan Allah perintahkan supaya orang Islam ini jangan terlibat dengan keji, jangan terlibat dengan mungkar, dan jangan over, jangan melampau. Ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Allah bagi pengajaran, peringatan, mudah-mudahan kamu ingat. Al-Walid bin Al-Mughirah bila dengar Nabi baca, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Nabi duk baca tu, bacaan Nabi tu masuk dalam hati dia, jerat. Wahai dia kafir, wahai dia kepala kafir. Mukjizat Quran itu. Dan diri Nabi SAW bila baca Quran itu, dia kata apa? Al-Mughirah, Al-Walid bin Al-Mughirah, dia kata dekat Nabi, dia kata, ya Muhammad, marrah saniyah, lagi sekali, dia kata. Nabi baca lagi, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba. Dia rumai dalam hati dia. Dia dengar Nabi baca tu, dia mai satu perasaan yang pelik dalam diri dia. Tabik di mulut dia. Ini yang kata Al-Walid bin Al-Mughirah. Tabik di mulut dia ni. Dia kata, demi Allah, apa yang aku dengar ini bukan kalam manusia. Dia kata. Tabik di mulut dia. Pasal apa tuan-tuan? Pasal dia sastrawan Arab. Dia tahu menilai tu bahasa Quran tu. Dia tahu nilai. Bila baca-baca, dia segenap urat ni masuk tu. Dia rasa hebatnya apa yang dibaca oleh Nabi. Macam tadi bila kita baca sajak Osman Awang tadi kan, ada orang-orang sastra dalam ni dan kesot tempat duduk. Sajak yang cerita saya guru tadi ni kan, ada dengar.
Dia main lagu tu. Pasal apa? Pasal dia orang sastra. Dia tahu menilai keindahan bahasa tu. Orang sastra jangan main-main tuan-tuan. Dia nak abang sikit je. Tapi dia punya lenggang bahasa ni. Dia tulis surat mayat kita. Dia kata, di keheningan malam ni pula. Dah kita kata dia, abang kata malam ni sudah lah. Dia orang sastra. Dia tak boleh abang malam ni aja dia. Di keheningan malam ini. Bertemankan cahaya neon. Duduk baik lupa tu. Kita yang bukan sastra ni dengar dia memang renyam satu badan. Kita tak apa ni. Hang nak abang apa? Abang lah. Tapi orang sastra dia suka tu. Dia ambil roundabout 3 kali tak apa. Baru dia keluar jalan tu. Roundabout 3 kali dia pusing. Kan? Bertemankan bunyi cengkerek di rimba. Lagi tak dengar kita tadi. Ini saya aku hampur. Kita bukan orang sastra. Kita tak tahu menilai. Al-Walid bin Al-Mughirah, dia orang sastra. Dia dengar Nabi baca innallaha ya'muru bil adli wal ihsan, dia cakap. Muhammad ulang sekali lagi. Nabi ulang lagi sekali, masuk dalam urat saraf dia semua masuk ni bahasa Quran ni. Tabik di mulut dia kata wallahi, dia kata demi Allah Muhammad, apa yang kau baca bukan kalam manusia. Dia kata. Ucapan dia sampai ke pendengaran Abu Jahal. Dia kata ni kau. Kalau tuan-tuan buka dalam kitab An-Nihayah wal Bidayah. Al-Bidayah wal Nihayah. Dia cerita benda ni. Abu Jahal dengar dia kata ni kau ni. Dia kata ni saya lagi buat dia ni pula pergi kona sokong Muhammad ni semua nak bagi kita susah semua ni. Dia tahu hati. Abu Jahal celapak mai jumpa Al-Walid bin Al-Mughirah. Celapak. Makna dia terkameh. Dia jumpa Al-Walid bin Al-Mughirah. Dia kata Al-Walid, ya ammi. Dalam Al-Bidayah wan Nihayah ya guna perkataan ya ammi, pakcik. Pakcik dia kata, apa yang pakcik sebut tidak disukai oleh kaum kita. Al-Walid duduk dengar. Pakcik puji apa yang Muhammad ucap. Satu benda yang tak disenangi oleh semua kaum kita. Pakcik tarik balik. Nampak tuan? Jahat tu. Al-Walid jawab balik kepada Abu Jahal. Al-Walid kata, ya benar akhi. Dia kata, aku nak tanya hang. Siapa yang lebih reti bahasa Arab? Siapa yang lebih reti tentang syair Arab? Dalam kalangan kita ada ni. Abu Jahal kata dekat dia, pakcik, saya tahulah pakcik ahli dalam bahasa dan sebagainya, tapi apa yang pakcik ucap tu orang tak suka. Dia kata demi Allah, dia kata ni yang kata Al-Walid bin Al-Mughirah, dia kata demi Allah aku habaqkan, apa yang Muhammad ucap itu bukan ucapan manusia. Dia kata, dia ulang lagi sekali. Abu Jahal kata, pakcik, kalau pakcik tak tarik balik, memang jadi pasal dalam masyarakat kita ni. Dia sengak. Dia kata, bagi aku masa untuk fikir balik. Bagi aku masa untuk fikir balik. Tak lama lepas itu, dalam Al-Bidayah wan Nihayah cerita, tak lama selepas itu, Al-Walid bin Al-Mughirah, dia kata sesungguhnya apa yang diucapkan oleh Muhammad itu adalah sihir semata-mata. Dia tarik balik. Dia kata. Maksud dia apa tuan-tuan? Dia berbohong dengan hati kecil dia. Hati kecil dia mengaku apa yang Muhammad baca tu betul. Ini bukan manusia punya rekaan. Hati kecil dia mengaku. Tapi kerana kekufuran yang tebal dalam diri dia, dia deny apa yang hati kecil dia kata. Dia nafikan apa yang hati kecil dia kata. Dia kata apa yang Muhammad kata itu adalah sihir semata-mata. Turun ayat surah Al-Muddathir. Allah berfirman dalam ayat sebelah, "Dzarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malan mamduda wa banina syuhuda." Surah Al-Muddathir. Quran ni sedap tuan-tuan. Ya Allahu akbar. Kita taati bahasa Arab pun kita dengar ni, "Dzarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malan mamduda wa banina syuhuda." Kita dengar tak arti apa pun, tapi sedap. Apatah lagi kalau dengar
Syekh Shuraim baca. Allahu Akbar. Tuan-tuan ada di Mekah, tahu Shuraim jadi imam sembahyang Isyak. Tengok-tengok dia pergi baca surah Al-Muddathir, tuan-tuan, bergetak kaki ni dengar. Ya Allah Shuraim, panjanglah sikit. Ya Allah Shuraim, sedapnya. Kita tak faham, tapi bacaan orang-orang yang tertentu ni, dia jerak masuk. Macam mana Al-Walid bin Al-Mughirah kena jerak hati dia dengan bacaan Nabi SAW. Kata Al-Qurtubi, kata At-Tabari, kata Ibnu Kathir, dan kata Imam As-Suyuti, ayat daripada surah Al-Muddathir tadi turun kerana kes Al-Walid bin Mughirah. Ni ayat kita nak baca sikit lagi ni. Allah Subhanahu wa taala pesan dekat Nabi, dia kata apa? Fala tuti'il mukazzibin. Dan janganlah engkau taat ikut segala orang yang dusta agama, tidak beriman Allah, tidak beriman dengan Allah. Maksudnya siapa dia? Semua orang yang menolak Islam, khususnya Al-Walid bin Al-Mughirah. Jangan kawan dengan orang macam ni. Waddu law tudhinu fayudhinun. Cita-cita mereka itu, yakni kafir-kafir itu, bahawa engkau lembut bagi mereka itu dengan muwafaqah, dan tinggal cerca asnam mereka itu, maka lembut mereka itu bagi engkau dengan tinggal menyakiti engkau dan yang suruh engkau. Orang kafir demo yang tu kan ayat yang menjadi pembeza terang ni, surah Al-Kafirun. Tuhan kata lakum dinukum waliyadin. Bagi hampa agama hampa, bagi aku agama aku. Maksudnya apa? Dalam soal akidah tidak boleh kompromi. Dalam soal-soal yang melibatkan hal muamalah, sakit demam kawan kita yang bukan orang Islam, boleh tak boleh pergi ziarah? Boleh. Bahkan mati orang bukan Islam, boleh tak boleh kita pergi ziarah? Boleh. Tetapi pastikan kehadiran kita itu tidak melibatkan kita di dalam ritual agama dia. Kita pergi ziarah orang mati, sehari mai Tok Sami dia apa semua, dia bongkok dengan kita pergi bongkok sekali, tak boleh. Yang tu tak boleh. Atas apa sebab sekalipun tak boleh itu bagi respect bongkok, kerana itu sembahan dalam agama mereka. Nak kena jaga benda-benda macam tu. Boleh tak boleh kita pergi terlibat dalam benda-benda muamalat harian, benda-benda yang melibatkan hubungan sosial hari-hari, boleh tak boleh? Boleh. Kawan kita satu tempat kerja, dia bukan orang Islam, mak dia mati misalnya, di tempat kerja buat donation, kutip duit untuk nak sumbangkan kepada keluarga dia yang ditimpa musibah, boleh tak boleh kita bagi? Boleh, kerana itu tidak melibatkan agama. Itu melibatkan apa? Hubungan muamalah di antara sesama manusia. Itu boleh. Yang tak boleh ni yang dia beritahu, waddu law tudhinu fayudhinun. Cita-cita mereka itu, kafir itu, bahawa engkau lembut hati bagi mereka itu dengan muwafaqah, dengan setuju meninggalkan cerca asnam mereka, maka mereka akan lembut hati kepada engkau dengan meninggalkan menyakiti engkau dan apa yang engkau suruh. Mereka nak suruh kompromi dalam soal agama, tak boleh. Dia berkata, okey lah macam ni, hari Jumaat kami pun pergi semayang Jumaat di masjid. Main hari nak semayang di Tok Kong, orang Islam kena pergi. Oh, yang tu tak boleh. Sorry. Itu soal agama. Tak boleh campur. Nah, baik. Firman Allah, wala tuti' kulla halafin mahin. Dan jangan engkau taat tiap-tiap orang yang banyak bersumpah pada yang sedikit-sedikit. Jangan, sikit-sikit nak sumpah, sikit-sikit nak sumpah, sikit-sikit nak sumpah. Jangan pergi sangkut dengan orang macam ni. Ini orang tak bagus. Dia kata, hammazin masya'in binamim. Orang yang banyak mengumpat. Kan kita baca surah apa? Al-Humazah. Macam mana bunyi surah tu? Wailun likulli humazatin lumazah. Tu dia. Ni. Hammazin masya'in binamim. Orang yang hammazin, orang yang banyak mengumpat, lagi banyak bawa perkataan yang beri orang berkelahi. Itu yang kata binamim, masya'in binamim. Namimah dalam bahasa Arab. Namimah ni maksudnya apa? Kalau orang belah Pulau Pinang, dia panggil batu bronzen. Dia panggil batu bronzen. Maksudnya apa? Batu api. Orang Pinang dia kata batu bronzen. Tadi ni bagus batu bronzen ni, dia ni kata batu bronzen. Kita dengar apa ni? Batu api. Dia suka piduk hantu orang bagi berkelahi.
Quran kata dekat Nabi Muhammad, jauhi orang-orang yang macam ni. Jenis suka mengumpat dan menabur fitnah. Tak mau hidup dekat dengan orang ni. Manna'in lil khair. Hendaklah jauhi orang yang banyak menegah jalan kebajikan dengan bakhil harta daripada yang hak dan yang wajib. Manna'in lil khair. Dia tahan diri dia daripada buat benda baik. Nama kata nak bagi sedekah ni memang dia tak bagi. Dia kedekut ni tak tahu nak apa. Bahkan dia ni manna', dia menegah orang buat baik. Dia jadi pengurusi masjid, dia jadi imam masjid, dia tak bagi siapa pun main ceramah masjid dia. Ni manna'in lil khair, dia bagi. Manna'in lil khair, orang yang menegah benda baik. Orang nak buat baca kitab tak boleh, orang nak panggil main ceramah tak boleh, orang nak buat apa tak boleh. Masjid kita pergi semayang aja, dia kata. Manna'in lil khair, dia menegah benda baik. Mu'tadin athim, bahkan orang yang buat zalim kepada orang, lagi orang yang mengerjakan dosa. Athim daripada ismun, dosa. Jangan pergi dekat dengan orang macam ni. Utullin ba'da zalika zanim, bahkan orang yang utul, yakni orang yang kasar dan kering hati. Utul ni dalam bahasa Arab dia tak tahu nak terjemah sepatah, tak boleh dapat. Bahasa Arab bila kata utullin, utul ni maksudnya segala sifat jahat ada kat dia. Dia ni utul. Dia ni utul. Dia kata utul tu maksudnya apa? Segala jahat ada kat dia. Utullin ba'da zalika zanim. Kasak, kering hati dan sebagainya. Kemudian daripada itu dipanggil mereka ini dengan nama zanim, iaitu anak tak ada bapa. Maksudnya nak haram, jahat, habis punya jahat nak haram. Dia boleh terjemah macam ni. Memang makna zanim ni maksudnya anak haram. Tu bila marah kat orang lebih tengah-tengah, wah anak haram tu zanim. Zanim ni kira habis punya jahat. Yang kata Al-Walid bin Al-Mughirah ni, sampai Quran sebut kata dia ni zanim, nak haram betul dia ni. Ni yang kata Al-Walid bin, dia ni mati kesudahan masuk Islam tak? Dah mati kafir. Dia mati dalam perang Badar lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia kata dia itu iaitu Al-Walid bin Al-Mughirah ataupun Abu Jahal. Dua-dua mempunyai sifat yang disebutkan tadi, yang telah mengaku oleh bapaknya selepas daripada umurnya 18 tahun. Kononnya bapak dia sendiri mengaku kata dia ni bukan anak dia, anak haram lah dia ni. Begitu. An kana dha malin wa banin, bahwasanya adalah empunya harta dan anak yang banyak. Al-Walid bin Al-Mughirah kaya ni, kita abang tadi terlampau kaya sampai pembinaan semula Kaabah suku daripada kos pembinaan dia tanggung. Dan anak dia ramai. Selain daripada Khalid Al-Walid tu ada ramai lagi anak dia, dan anak-anak dia ni sentiasa ada bersama dengan dia. Allah kata apa? Aku bagi kat dia kaya raya, aku bagi dekat dia anak yang ramai duk ada keliling dia, dia tak bersyukur kepada aku, dia lawan aku, dia lawan Nabi aku. Inilah kesudahan dia. Al-Walid bin Al-Mughirah. Idza tutla alaihi ayatuna, apabila dibaca ke atasnya ayat Quran kami itu, qala asatirul awwalin, kata dia ini adalah cerita bohong orang-orang dulu kala. Sanasimuhu alal khurtum, lagi kami tanda akan dia atas batang hidungnya, diaib akan dia selama hidupnya, maka dikerat batang hidungnya pada hari perang Badar dengan pedang, tinggal bekas luka sampai mati. Nah, wallahu a'lam. Lepas ni dia sambung, inna balawnahum kama balawna ashabal jannah. Ini cerita Allah balakan kepada masyarakat Arab Quraisy yang menentang Nabi SAW dengan kemarau. Tuan-tuan jaga baik-baik apa berita bagi tahu kata betul tak tahu. Berita bagi tahu kata lagi akan mai kemarau selepas hujan ni. Lagi akan mai kemarau mengikut ramalan kaji cuaca ni. Dia kata lagi akan mai kemarau selama 6 bulan selepas ni. Kalau main sungguh haru kita. Hari tu boleh duduk gelak kat orang Selangor, takut orang Selangor gelak kat kita pula lepas ni. Nampak tuan? Dan kemarau tu kita kena ingat, dia adalah bala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas ni kita nanti tengok cerita macam mana bala dalam bentuk kemarau dikenakan kepada orang-orang musyrikin Makkah. Kemudian pula dia nanti main cerita tentang orang yang kedekut.
yang kedekut, yang tak mau nak bagi tanaman kurma dia kepada orang miskin dan susah. InsyaAllah lepas ini kita sambung bulan 9. Saya bulan depan cuti sekolah, tak ada kuliah. Lepas tu dia main puasa pula. Lepas tu dia main raya. Puasa sebulan, raya pun sebulan. InsyaAllah panjang umur, sihat, bulan 9. Kita sambung balik surah Nun yang kita baru baca tadi. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanallah.